Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan sains dan teknologi awal. Jadi ini topik yang pertama, kita akan membincangkan berkenaan dengan memahami sains dan benda hidup. Okey? Kita lihat satu persatu. Semoga pelajar-pelajar sekalian dapat melihat dan mendengar video ini dengan baiklah. Baik, ini objektif dia, baca sendirilah. Okey, apa itu sains? Apa itu sains? Sains ialah bidang ilmu yang menerang dan memahami sifat alam. Ini kita perlu duduk ataupun berada dalam skop prasekolah ya, jangan keluar daripada skop prasekolah. Maknanya kita berada dalam skop prasekolah. Apa yang dibincangkan di sini untuk skop prasekolah saja. Menerang dan memahami sifat alam berkaitan dengan kanak-kanak prasekolah saja. Itu sains bagi kanak-kanak. Kenyang. Sains mengandungi 3 aspek. Iaitu aspek kognitif, psikomotor dan efektif. Menurut Bruce Cato, sains adalah proses yang melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat berhubung alam semula jadi. Okay, ini seberingkas sedikit berkenaan dengan sains lah. Sains juga merupakan melalui aplikasi proses saintifik. Kita kena besarkan sikit. Okey, penerokaan dalam sains juga kita nak kembangkan kemahiran seperti buat pengelasan, perbandingan dan bina soalan. Soalan-soalan ni contohnya kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini. Ini contoh dia. Kanak-kanak itu sendiri seperti belon atau buih menstabilkan blok-blok binaan. Okay, dia nak cerita kat sini tentang bagaimana soalan-soalan itu dikeluarkan. Kenapa belon bila ditiup mengembang? Kenapa udara boleh masuk mengikut ruang? Contoh. Sains adalah cara kanak-kanak menerangkan dunia dia dan meramal apa yang berlaku di dunia dia. Dalam kanak-kanak kita nak ajar dia tentang sains ni benda yang simple-simple. Contohnya pokok, kalau tidak kena cahaya matahari, apa yang akan berlaku? Kalau terlebih air, apa yang akan berlaku? Itu dalam dunia sains kanak-kanak lah. Okay, definisi sains awal ialah satu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap hari sehingga kanak-kanak tanya soalan. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begini? Memerhati serangga, membuat ketulang ais, menunggang basikal, mengasah pensel, berlari, berjalan keluar peluh dan sebagainya. Banyak benda yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak itu seharian. Itulah sains bagi mereka. Kenapa bila berjalan berpeluh? Mengapa bila makan kenyang? Mengapa bila minum hilang dahaga? Mengapa kita kayuh basikal itu bergerak? Okay, basikal tu boleh bawa badan kita, beban kita. Dia guna fizik dan sebagainya lah. Tapi fizik tinggi. Cuma kita boleh cerita sebab ada tayar. Sebab tayar dia bulat. Sebab dia ada gerigi-gerigi gear tu. Ataupun sains adalah satu yang berkaitan dengan persekitaran. Yang mana persekitaran mewujudkan perasaan ingin tahu kanak-kanak untuk merangsang perkembangan kognitif dan diri mereka. Maknanya benda yang berlaku di persekitaran, dia sebenarnya untuk merangsang pemikiran kanak-kanak. Okay, kenapa? Contohnya kalau awak perasan lah kanak-kanak kan, kalau awak ada adik anak saudara, dia selalu tanya, apa? Kenapa? Duduk makan. Kenapa? Kena duduk. Nampak? Itu sains lah. Proses penghadaman, pencernaan, mengapa tak boleh main mancis, lighter.
Kenapa? Terbakar rumah, geseran dia boleh menyebabkan api boleh membakar dalam masa beberapa minit dan sebagainya. Okey. Kepentingan sains bagi kanak-kanak. Dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Bila dia ada timbul soalan nak tanya tentang sains, maka dia akan dapat jawapan dan jawapan itu akan memberi pengetahuan pada diri kanak-kanak. Contohnya, kenapa kita perlu mandi pagi? Kenapa perlu berus gigi? Okey, berus gigi. Sebab kita perlu berus gigi untuk buang segala kotoran yang ada dekat gigi kita, menyebabkan gigi kita akan sentiasa sihat. Plak-plak, kalkulus-kalkulus kat gigi boleh dikeluarkan, menyebabkan gigi kita tak kena makan ulat, gigi tak sakit. Itu sains. Okey. Apa lagi? Kepentingan sains. Perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. Selain daripada pengetahuan, dia juga membantu perkembangan intelek yang lain. Seperti apa? Seperti daya pengetahuan. Insting dia, rasa ingin tahu tu semakin meningkat. Dia nak tahu itu, nak tahu ini. Menyebabkan dia dapat ilmu dan dia cuba mencari jawapan. Okay, contohnya kalau pokok tak boleh kena mentahari, pokok tu akan mati. So dia cuba untuk ambil pokok, letak dalam rumah, tengok macam mana jadi. Itu perkembangan intelek yang lain. Sains betul nak balas syarat keperluan kanak-kanak. Ni boleh baca sendiri. Pengalaman seharian kanak-kanak adalah asas untuk sains. Aktiviti sains menggunakan tangan, hands on. Guru, ia membolehkan guru mengamati dan memberi respon pada kanak-kanak, kekuatan individu, keperluan. Ini kepentingan dia semua. Menyokong bahasa dan celik huruf. Kosakata tumbuh, maknanya pertambahan kosakata. Pemerhatian mereka dengan orang dewasa sama. Kemahiran menyelesaikan masalah, demonstrasi. Sains menghubungkan semua perkara dengan mudah. Kalau sains termasuk sains musik. Okay. Sains kepada kanak-kanak 0 hingga 4 tahun. Untuk anak-anak 0 hingga 4 tahun, dia belajar melalui deria. Melalui deria lah dia meneroka alam sekeliling dia dengan lebih bermakna. Deria ni, panca indera dia lah, apa dia? Mata, hidung. Mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, tangan untuk rasa. Kan? Itu penerokaan dia. Sebab itu kalau permainan nak beli untuk kanak-kanak yang berusia 0 hingga 4 tahun, kita bagi permainan pada dia yang ada tekstur tu. Tekstur ni macam, awak tengok kertas pasir. Kertas pasir kan kita rasa kasar. So permainan-permainan seperti itu bagus. Kita nak ajar dia tentang permukaan yang licin, permukaan yang kasar, permukaan yang lembut. So sebab apa? Sebab dia meneroka pada ketika ini melalui persekitaran, deria persekitaran dia. Okey, deria. Okey, komponen. Ini yang sepatutnya ada untuk kita mengajar kanak-kanak prasekolah berkenaan dengan sains ataupun kanak-kanak taska. Okey? Tadika ataupun taska. Alam hidupan, alam bahan, alam semesta, alam fizikal. Alam hidupan meneroka tumbuhan, benda hidup dan sebagainya. Alam bahan meneroka bahan-bahan seperti batu, tanah, air, udara. Alam semesta semua benda yang ada di alam semesta lah. Sungai, bukit, pelangi, matahari, planet, bulan, bintang dan sebagainya. Alam fizikal terdiri daripada kejadian alam seperti hujan, panas, sejuk, 4 musim, angin, ribut, magnet, teknologi, saiz dan sebagainya. Okay, ini item-item yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran sains awal kanak-kanak. Okey, kat sini dia bagi contoh kepada kita tunjang. Tunjang sains dan teknologi. Alam kehidupan, alam fizikal, bumi semesta. Okey, dia tinggal satu tunjang. Alam fizikal kan, alam fizikal ada. Alam bahan dia tak ada.
So alam bahan ni tugasan untuk awak. Nanti saya buat dekat Google Form. Tolong cari bahan dan tulis kat situ alam bahan. Okay. Alam bahan. Cari tunjang. Lepas tu tulis. Macam dia buat ni. Tengok tunjang-tunjang dan aktiviti apa yang boleh buat. Lepas tu tulis dekat Google Form. Okey, alam kehidupan, 3 aspek tumbuhan manusia, alam fizikal, seperti magnet, batu batan. Dia campur sekali dengan alam fizikal, alam bahan ni. Bumi dan alam semesta, jangan konsep gunung berapi. Okey, proses pertanyaan sains. Macam di peringkat awal tadi, dia ada sebut apabila berlakunya proses sains ataupun perkembangan sains bagi kanak-kanak, dia akan mengeluarkan soalan-soalan tertentu. Kanak-kanak tu akan tanya. Okay, so daripada soalan-soalan itulah perlunya guru membimbing ataupun ibu bapa membimbing supaya kanak-kanak dapat belajar daripada soalan yang dibuat. Maknanya kita tak boleh nak lawyer buruk ataupun tidak menjawab soalan yang ditanya. Kita perlu tanya, kenapa tayar bulat? Kenapa tak buat tayar segi empat? Kenapa bergolek? Okay, soalan-soalan inilah yang perlu dijawab supaya dia dapat ilmu. Kalau kita tak jawab, dia tak akan dapat ilmu. Okay. So, sambil-sambil kita belajar secara hands-on, kita akan jawab soalan-soalan yang ditanya. Kenapa begitu, kenapa begini, itu standard. Okay, standard. Untuk menjawab soalan-soalan, guru juga boleh guna teknik eksperimen untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, apakah yang diperhatikan daripada pokok ini? Lepas tu soalan dia jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Maknanya makin spesifik lah soalan tu, makin terperinci. Mula-mula dia tanya tentang pokok. Apa yang kamu dapat perhatikan daripada pokok ni? Tengok pokok ni, apa yang kamu boleh perhatikan, apa yang kamu dapat lihat. Lepas tu, lebih kecil lagi, lebih terperinci. Ada berapa daun, ada berapa ranting, baunya macam mana, bentuknya macam mana, warna pokok ni macam mana, bagaimana tekstur daun, batang, bunga, buah dan sebagainya. Nampak? Ini soalan-soalan cara bagaimana guru tadika ataupun taska untuk tanya kanak-kanak berkenaan dengan sesi pengajaran sains ni. Ni soalan-soalan lebih kecil. Ni kalau pokok, kalau kereta sama juga. Kalau pensel pun sama, pemadam pun sama, rumah pun sama, kain pun sama. Soalan mesti dikecilkan. Okey? Supaya dapat banyak input daripada soalan-soalan yang ditanya. Okey, jenis soalan yang mungkin berbeza bergantung kepada convergent dan divergent. Biasanya kita mulakan dengan soalan convergent. Convergent ni soalan yang lebih umum. Apa yang kamu nampak dalam tangki air? Kemudian guru menggunakan soalan divergent iaitu soalan beraras tinggi. Okey, soalan convergent ni soalan tertutup. Soalan yang umum. Hanya ada satu jawapan. Contohnya apa yang kamu lihat dalam tangki tadi, mesti jawab air. Okey, kalau soalan divergent, soalan terbuka. Soalan yang lebih khusus dan banyak jawapan yang boleh terima. Ada hipotesis tertentu. Apa ada dalam tangki air? Kalau budak tu dia biasa lihat dalam tangki air ada ikan. So dia akan jawab ada ikan. Masa cikgu tanya apa yang kamu lihat, apa yang kamu tengok dalam tangki air, apa ada dalam tangki air? Kalau budak tu biasa lihat kura-kura, dia kata ada kura-kura cikgu. Kalau budak tu tak biasa lihat, dia kata ada air lah cikgu, ada air. Kalau mak ayah dia letak dalam tu barang-barang, dia kata ada meja rumput, ada kasut. Nampak tak? Itu soalan-soalan yang keluar daripada kanak-kanak berdasarkan convergent dan divergent. Ini teknik nak menanya lah. Okey, teknik nak menanya. Okey, kita berhenti situ dulu. Kita sambung sekejap lagi.